Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Okay, untuk hari ini kita akan belajar lagi dalam bab 8 garis dan sudut. Masih lagi dalam tajuk 8.1 iaitu garis dan sudut. Okay, untuk hari ini apa yang kita nak capai? Okay, yang pertama, murid perlulah boleh memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar apa sifat-sifat sudut pada garis lurus, sifat sudut refleks, sifat sudut pada satu putaran lengkap. So ini ada 3 lagi sifat yang kita perlu tahu. Okey, so kita lihat apa dia sifat sudut pelengkap dan sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, so yang pertama, ini melibatkan 2 sudut. Untuk ketiga-tiga ini kita perlu lihat untuk 2 sudut sahaja. Okey, so katalah pada sudut itu hasil tambah 2 sudut ialah sentiasa 90. Maksudnya kalau kamu ada 2 sudut, bila kamu tambahkan dia akan dapat 90. Maka 2 sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap antara satu sama lain. Okey, katalah saya ada 2 sudut. Contoh sudut 30 darjah. Okey. Sudut pelengkap bagi 30 darjah ialah 60 darjah. Okey, kenapa 60 darjah? Sebab bila kamu tambahkan kedua-dua sudut ni, bila kamu tambah dia akan jadi 90 darjah. Okey, dia melibatkan 2 sudut sahaja. Okey, jadi kalau 2 sudut yang ditambah mendapat 90 darjah, so kita panggil dia sebagai sudut pelengkap. Okey, so yang kedua, hasil tambah 2 sudut itu ialah sentiasa 180 darjah. Okey, kita cerita tentang hasil tambah 2 sudut ialah 180 darjah. So apa-apa nilai sudut yang kamu tambah akan dapat 180, maka dia ialah sudut penggenap antara satu sama lain. So contoh katalah saya ada 70 darjah. Okey, jadi sudut penggenap untuk 70 darjah ialah 110 darjah. Okey, macam mana saya dapat? Sebab saya tanya tentang sudut penggenap. Jadi sudut penggenap ialah 180. So nak dapatkan 180, saya kena tambah dengan 110. Okey, itu ialah tentang sudut penggenap. Dan yang ketiga, hasil tambah 2 sudut ialah sentiasa 360 darjah. Okey, jadi kalau sudut, bila kamu tambah 2 sudut dia akan dapat 360 darjah, maka 2 sudut itu kita sebut sebagai sudut konjugat. Okey, so katakan saya ada sudut 100 darjah. Jadi sudut konjugat untuk 100 darjah ialah 260 darjah. Okey, contoh dia. Okey, 2 sudut yang ditambah. Okey, itu beza antara sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Jadi kamu jangan samakan dengan yang kalau garis lurus dia 180, sudut tegak 90, itu dia punya ciri-ciri dia. Okey, sifat dia memang sudut garis lurus mesti 180 darjah. Sudut tegak memang 90 darjah. Okey, satu putaran lengkap memang 360 darjah. Itu memang sifat dia yang kamu mesti ingat sampai bila-bila. Okey, untuk sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat, ini hasil tambah 2 sudut. Okey. So ini untuk latihan. Okey, kamu just baca pernyataan, kemudian beritahu sama ada dia benar atau palsu. Okey. Kemudian kita teruskan dengan 8.15 iaitu menyelesaikan masalah. Okey, jadi dalam soalan sudut dan garis, dia bukanlah soalan satu macam ni je. Okey, ini mungkin boleh jadi dalam bahagian B. Okey, jadi untuk soalan penyelesaian masalah boleh jadi di bahagian A atau bahagian C. Okey, so kita lihat contoh soalan. Okey, dalam rajah di sebelah P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap.
Okay, so kamu kena tahulah P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. Itu maklumat yang pertama yang kamu tahu. Okay, kemudian apa dia beri lagi? P dan Q ialah sudut penggenap. Okay, P dan Q ialah sudut penggenap. Okay, jadi maksudnya kalau sudut pelengkap P dan 54 ni kamu tambah mesti dapat 90. Okay, kamu kena tahu pelengkap ialah 90 darjah, penggenap ialah 180 darjah. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Maksudnya R dan 260 ni sudut konjugat antara satu sama lain. So, sudut konjugat ialah 360 darjah. Okey. So, dapat soalan kamu buat macam ni lah. Okey, kamu tandakan dulu dia punya keyword dia. Kemudian kamu kena fahamkanlah apa yang diberi. Okey, so ini rajahnya. Okey. Dia kata yang pertama, okey, biasanya kalau soalan ni bagi PQRS, okay, biasanya kita akan selesaikan ikut PQRS lah. Biasanya macam tu. Okay, dan dia punya maklumat kalau kamu perasan, dia akan beri P dulu, kemudian Q, kemudian R. Okay, S itu bila dah ada semua, kamu boleh cari S. Okay, so kalau kita lihat, yang pertama dia kata P dan 54 ialah sudut pelengkap. Okey, so dekat sini sudut pelengkap, maksudnya sudut pelengkap 90 darjah. Okey, ini ialah simbol sudut 90 darjah kan, saya dah tunjukkan dalam kelas yang lalu. Okey, sudut 90 darjah dia simbol petak dekat situ sudut dia. Okey, so penyelesaian dia P tambah 54 akan dapat 90 darjah. Kenapa? Sebab dia ialah sudut pelengkap. Jadi carilah nilai P dengan menolakkan 90 darjah dengan 54. So kamu akan dapat nilai P ialah 36 darjah. Okey, so kalau kamu dah dapat nilai P 36 darjah, kamu jangan lupa tulis pada rajah. Okey, supaya kamu dah tahu P tu nilai dia 36, supaya kamu tak terkeliru lah. P nilai dia 36. Okey, kemudian dia kata P dan Q ialah sudut penggenap. Okey, maksudnya dekat sini kamu tambah akan dapat 180 darjah. Okey, kenapa? Sebab dia sudut penggenap. Okey. Kemudian bila kamu nak selesaikan, masukkan nilai P yang kamu dah tahu iaitu 36 tambah Q sama dengan 180 darjah. Kemudian Q sama dengan 180 darjah tolak 36. And then kamu akan dapat Q 144. Okay, once you dah dapat 144, terus masukkan dalam rajah 144 darjah. Okay, kemudian dia beri apa lagi? Dan sudut konjugat R ialah 260. Maksudnya the whole ini, okay, the whole ni, okay, sudut konjugat dia ialah 260 darjah. Okey. So R tambah dengan 260 akan dapat 360 darjah. Jadi R, nak cari R, dia kena tolakkanlah 360 tolak 260. So kamu akan dapat 100 darjah. R ialah 100 darjah. Okey. Untuk S, okey, so sekarang kamu dah ada nilai 100 darjah. Okey, so untuk S, okey, kalau kita padamkan ini, okey. Untuk S, nampak macam kita tak tahu nak buat kan? Okey, tapi sebenarnya kita dah ada semua nilai ni. Okey, P dah tahu, Q dah tahu, okey, R dah tahu. Yang kita tak tahu ialah S sahaja. Okey, so kalau kamu ingat yang sebelum ni kita buat, okey, P tambah Q tambah R tambah S tambah 54, kamu akan dapat 360 darjah. Adakah sebab dia sudut konjugat? Bukan sebab sudut konjugat hasil tambah dua sudut sahaja. Okey, ini kalau kita bermula dengan P dan kita habis P tambah Q tambah R tambah S tambah 54. Okey, so kita dah habis semua sudut tu kita tambah. Itu maksudnya satu putaran lengkap. Okey, satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Okey, dia bukan sebab dia sudut konjugat sebab dia satu putaran lengkap. Okey, jadi kalau kamu dah tahu itu satu putaran lengkap ialah 360 darjah, then kamu masukkanlah nilai
P36, Q144. Masukkan di tempat dia. Okey, masukkan di tempatnya. Okey. Kemudian kamu boleh tambahkan. Okey, nombor ni semua nombor boleh ditambah. Okey, tambah kamu akan dapat 334 tambah S. Okey, kamu tak boleh tambahkan 334 S, tak boleh. Okey, sebab dia bukan sebutan yang serupa. Kan kita dah belajar dalam bab ungkapan algebra, bab 5. Okey. Nak tambah mesti sebutan yang serupa. Okey. Kalau macam ni, nombor kamu boleh tambahkan dengan nombor lah. So, kamu akan dapat 334 tambah S sama dengan 360 darjah. So, nak cari S, tolakkan 360 darjah dengan 334 darjah. So, kamu akan dapatlah jawapannya 26 darjah. Okey. So, untuk penyelesaian masalah, kamu kena fahamlah maklumat yang diberi. Okey, buat satu persatu bermula daripada apa maklumat yang diberi. Okey. Kenal pasti dan dapat nilai, gantikan ke dalam rajah. Okey, baru kamu boleh tahu apa yang kamu nak kira. Okey, untuk hari ini sehingga contoh yang ini sahaja. Kemudian kamu boleh buat latihan dalam 8.1E dari buku teks. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih.